Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Mudah-mudahan ceria selalu, gembira selalu bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan seperti biasa, setiap petang Jumaat 5 petang sampai 6 petang kita akan bersiaran secara langsung bersama dengan Al-Kuliah, rancangan suka ramai kita yang memang berasaskan ilmu syariah, akidah dan juga soal-soal kekeluargaan dan juga kemasyarakatan. Apapun tuan-tuan puan-puan, kita hari ini bersiaran langsung dari Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur, bersempena dengan Jom Heboh yang akan berlangsung besok dan juga lusa sebagai penutup untuk tahun 2011 pada tahun ini. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada petang ini tuan-tuan puan-puan, jangan ke mana-mana, bersama dengan anak-anak pastikan melihat Al-Kuliah. Tajuk kita tiket ke syurga. Mentang-mentang bersiaran kat stadium, tajuk tiket ya, tapi tiket ke syurga. Bukan tiket nak tengok bola ataupun tengok sukan apa-apa, tapi tiket ke syurga ini memang tiket yang sangat mahal. Tidak ada dijual di mana-mana kedai, tetapi ada di dunia ini yang mana kalau kita betul-betul perhatikan, insya-Allah pada Al-Kuliah, dalam Al-Kuliah pada kali ini memang ada tiket tersebut. Yang akan mengupaskannya ialah tak lain tak bukan seorang pendakwah yang memang kita jemput. Ini kali kedua beliau datang ke Al-Kuliah, tak silap saya. Yang bahagia Ustaz Rosli Muhammad Zain Al-Farqawi, seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Dan dalam perempuan yang dirahmati Allah, bersama saya penonton-penonton di booth Kota Ilmu Stadium Bukit Jalil sempena Jom Heboh kali ini ialah mahasiswa-mahasiswi Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu ataupun nama manjanya Yuniza. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, comel-comel, ceria-ceria mereka ini. Cute-cute gitu. Orang Terengganu macam saya jugalah. Saya orang Terengganu tuan-tuan. Jadi biasanya kalau hujan-hujan kini tuan-tuan perempuan, kita sekarang ni berada di musim hujan ni. Booth Kota Ilmu pun disimbahi dengan air hujan rahmat daripada langit. Sebagai menandakan, orang kata apa, keberkatan untuk kita semua. Dan jangan perbetulkan TV anda kalau ada sedikit gangguan di kaca TV anda. Apa pun perempuan, hujan-hujan begini kalau kita kena ikan celup tepung sedap tu ya, ICT mau Terengganu tu. Okey dan perempuan, tanpa membuang masa, tajuk kita tiket ke syurga. Apa kata kalau kita mulakan bicara Al-Kuliah petang ini dengan soalan pertama pembuka tirai yang bagi Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan dalam surah apa, ayat ke berapa, cerita tentang tiket seorang anak nak masuk syurga dengan mudah sekali, dan apakah tiketnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ustaz masih punya ibu ayah Ustaz ya? Ada ibu mertua, bapa mertua, itu juga ibu dan ayah. Alhamdulillah. Bila bercakap tentang tiket ini, saya terjumpa satu tiket Ustaz. Tiket. Tak boleh tunjuk lama lah. Tiket ni, bila bercakap tentang tiket, ia merupakan satu macam boarding pass lah. Kalau tak ada tu tak boleh naik kapal terbang. Jadi kalau nak ke syurga pun, tentulah tiketnya bukan dibayar dengan harga yang murah. Dan untuk menguatkan lagi hujah ataupun dalil daripada Al-Quranul Karim, ayat-ayat ataupun surah yang menerangkan tentang Allah menekankan untuk taat kepada kedua ibu dan ayah ni, boleh kita rujuk Ustaz dalam surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26 berada pada ayat 15. Jadi baca Quran ni wajib bertajwid Ustaz ya. Ya, alhamdulillah, dia tak boleh sembrono aja, tak boleh tu. Betul. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, kami yakni Allah perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu arahan wajib. Dan di dalam surah yang lain pula, kalau kita rujuk di dalam Al-Quran,
surah tentang orang perempuan ni, surah An-Nisa ni berada pada ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan ayat Al-Quran ni tidak mati di situ saja, Ustaz. Ditambah dengan huruf ataf. Dan berbuat baiklah terhadap ibu bapa. Kalau itu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan Allah amat menekankan agar anak-anak ini wajib taat dan patuh kepada kedua ibu dan bapa. Kita rujuk pula daripada hadis yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Untuk menjimatkan masa, saya memetik mafhum daripada hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, redha Allah adalah pada keredaan ibu bapa dan murka Allah adalah pada kemurkaan ibu bapa. Redha ni makna restu lah. Dan untuk mengukuhkan lagi fakta tentang arahan, kerahan, wajibnya anak-anak ini, dan kita faham bila kata anak-anak ni, mungkin yang kecil namanya anak juga, yang dah dewasa pun namanya anak juga. Ya. Jadi kita kena faham tanggungjawab anak-anak yang kecil dan yang dewasa terhadap ibu bapa ni, dia tetap adalah wajib mereka taat setiap detik dan ketika. Dan bila kata ibu bapa ni pula, Ustaz, seperti yang saya sebut di awal tadi, ibu bapa ni sama ada ibu bapa kandung atau ibu bapa mertua. Saya lah pada dasarnya tak pernah lah nak kata ibu mertuaku atau bapa mertuaku. Pada saya, ibu mertua adalah ibu, ayah mertua adalah ayah. Supaya datang rasa intim, kasih sayang kita dengan ibu bapa kita. Dan kalau kita rujuk, Ustaz, di dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah, gerbang peradaban yang mafhumnya, di mana disebut farfardu minal iman bid'un wa sab'un. Kefarduan iman itu ada 78 cabang. Dan dikatakan wasadisu wal arba'un birrul walidain. Cabang iman yang ke-46 ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ataupun lebih selesa kita sebut ibu bapa lah. Sebab nama orang tua ni tak berapa cantik lah, Ustaz. Bila kata orang tua, sebab tu ada rumah orang tua. Ini yang rasanya tak berapa selesa sangat lah. Jadi kepada penonton sekalian, sama ada di studio ini ataupun di rumah, anak-anak murid saya di mana juga, ya, tolonglah jangan panggil orang tua lah kalau boleh. Panggil ibu bapa lah kalau boleh. Okey, Ustaz, saya tertarik. Saya terbaca satu sirah Nabawiyah. Ustaz cerita tu memang tepat sekali orang perempuan dia. Memang itu tiket ke, sebab kadang-kadang tiket, Ustaz, dia ada nombor-nombor kan biasa kan? Tiket bas, tiket LRT ada nombor. Masuk stadium ada nombor juga tiket tu. Biasanya kalau ada nombor 4 digit tu, yang kedai nombor ekor tu, itu tiket ke neraka tu. Jangan dibeli yang tu. Ini tiket ke syurga kita bincang ni. Jangan duk belak-belak tiket yang pergi kedai nombor ekor. Jadi Ustaz, cerita dalam sirah Nabawiyah, cerita ni bagaimana seorang anak muda nak pergi berjihad. Ibarat macam inilah mahasiswa-mahasiswa lah yang nak pergi berjihad ke universiti barangkali begitulah. Sampai Nabi suruh minta restu ibu dan ayah dulu, baru boleh pergi berjihad. Nak beritahu Ustaz, jihad dengan mak ayah ni lebih tinggi mak ayah lagi lah kot barangkali. Sila kupas, Ustaz. Terima kasih bagi Ustaz. Soalan yang sangat baik. Dan kenapa meminta restu kepada ibu dan ayah ni didahulukan dalam urusan jihad sekalipun. Sebab kita mendahulukan ibu dan ayah ni, dan kalau kita lihat yang berkitab yang saya sebut tadi, didahulukan ibu 3 kali berbanding ayah sekali. Kerana apa, Ustaz, sebelum kita nak jawab soalan yang tadi tu? Sebab Allah sendiri dah jawab apabila persoalan ni merupakan persoalan pokok. Jawab Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 juzuk 26.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dan melahirkannya juga dengan susah payah juga. Sebab itulah ketaatan kepada ibu ni, Nabi kata 3 kali berbanding ayah. Dan bila kita rojok, kita sorot sirah Nabawiyah. Bila saya rojok pula dalam kitab surah, Ustaz, ini bersumberkan daripada Sayyidina Abdullah bin Al-As. Meriwayatkan, ada 2 riwayat saya baca, tentang pemuda pergi perang kena minta izin ataupun minta restu, minta redha ibu dan ayah. Dalam satu peristiwa, datang seorang lelaki minta izin untuk pergi berperang. Minta kepada Nabi SAW. Sahabat ni dengan Nabi ni, Allahu Akbar. Ya? Makna ikon sungguh lah. Ya? Dan Nabi bertanya kepada sahabat ni, apakah kedua ibu bapamu masih hidup? Tu nak tanya. Sebab ibu bapa ni pula, ada yang status hidup, ada yang status sudah tiada lagi. Itu tetap mempunyai tanggungjawab kepada anak. Jadi sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jawab pemuda itu ya. Jawab lelaki tadi yang nak minta izin pergi perang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku masih punya ibu dan ayah yang masih hidup. Maka Nabi menyatakan, berjuanglah untuk kedua ibu bapamu. Ini hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Dan nak ceritakan bahawa medan jihad bagi anak yang lebih utama adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, satu. Dan yang kedua, melindungi ibu bapa. Sebab dikaitkan dengan jihad dan perang tu, melindungi satu suasana, satu tanggungjawab, taklif. Itu satu. Maknanya, Rasulullah SAW menyuruh lelaki ini, daripada pergi berperang, kamu kena berjihad dengan ibu bapa. Jaga ibu bapa baik-baik, hormat ibu bapa baik-baik. Dan satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Apabila seorang pemuda ni, dia datang untuk berbai'ah, untuk hijrah dengan baginda Nabi SAW, dan dia meninggalkan ibu bapanya ketika nak pergi bai'ah berhijrah ini, dalam keadaan ibu bapanya menangis. Bila ditanya oleh baginda Nabi SAW, begitulah jawapan pemuda ini. Maka Nabi kata, kamu balik semula kepada kedua ibu bapamu. Sebagaimana kamu telah membuatkan ibu bapamu menangis, kamu kena membuatkan mereka ketawa sekarang ini. Begitulah ceritanya. Nabi SAW amat prihatin tentang jangan melukai hati ibu dan bapa walaupun atas tujuan jihad. Sesungguhnya jihad, memelihara, melindungi, menyayangi, mengasihi ibu bapa itu adalah yang paling utama, Ustaz. Okey, terima kasih yang bagus Ustaz Rosli, tuan-tuan perempuan. Amat malang sekali seorang anak yang kalau ibu dan ayahnya masih hidup ataupun salah seorang masih hidup, tetapi mereka berdua tidak mampu nak mengiring, membawa, memegang, memimpin si anak ini masuk ke dalam syurga. Disebabkan si ibu dan ayah benci kepada anaknya, menyampah kepada anaknya sebab menjadi sampah masyarakat, insan yang tidak berguna. Apa pun tuan perempuan yang dirahmati Allah, itulah yang bagi Ustaz Rosli Muazzin Al-Farkawi. Al-Farkawi, saya tak tahu sebab apa Al-Farkawi. Saya Al-Besuti, sebab besut Terengganu. Apa tuan perempuan? Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر Pagi kita bersama dengan Al-Kuliah petang ini di Pekarangan Stadium Bukit Jalil dengan tajuk kita Tiket ke Syurga. Rugi kalau tak tengok Al-Kuliah petang ini, sangat-sangat rugi sebab kita membeli tiket ke syurga. Asbab musababnya tengok Al-Kuliah. Dan pada petang ini perempuan, kita terus mengambil soalan daripada penonton-penonton yang datang dari jauh. Yuniza, Kuala Terengganu, bayangkan tak semena-mena timbul kat sini Terengganu tu. Jauh tu. Sampai Kuala Lumpur. Apapun Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur, sekejap saja naik bas. Apapun kita ambillah persoalan mereka barangkali ya nak menceriakan suasana. Silakan kalau ada.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah faktor pemakanan menyebabkan anak-anak kita menjadi keras hati dan degil? Sekian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Ini Ustaz kadang-kadang didikan bagus dah Ustaz. Hantar sekolah agama. Mak ayah kadang-kadang bapa imam, mak ustazah. Dah bagus dah. Tapi kenapa anak kadang-kadang jadi tak pandai betul ni? Kalau istilah bahasa suratnya dipanggil keras hati ataupun degil. Kalau bahasa utara ketegak. Kalau bahasa Pantai Timur babil. Babil. Ada babil tu ya. Yang jadi anak-anak yang babil. Babil tu tak dengar cakap lah. Keras kepala dan sebagainya. Boleh tak Ustaz cerita? Adakah sebab faktor makanan ataupun sumber-sumber duit beli makanan tu? Silakan Ustaz. Terima kasih. Orang Jawa kita dah blek. Stubborn ya. Baik, terima kasih yang bertanya. Kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 68 yang mafhumnya Allah menyatakan, wahai sekalian manusia, makanlah daripada makanan yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di muka bumi. Jadi Ustaz, memanglah makanan ni akan mencorakkan syakhsiah ataupun kepribadian seseorang itu. Ya. Dan apakah makanan ini memberi kesan anak-anak menjadi keras hati ataupun degil? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya, makanan yang baik bukan sekadar baik tetapi halal. Dua unsur ni, halal dan baik. Ada juga makanan yang hanya halal tapi tak baik. Tak jadi juga. Contoh macam mana? Halal lagi tak baik. Contohnya kalau terlampau banyak anak-anak ni diberikan makanan ringan, fast food, ya, dengan cikedisnya, minta maaf lah, bukanlah tak boleh makan cikedis, sekali-sekali, ya, dengan makanan-makanan segera yang lain, bukan tak boleh tapi jangan selalu. Makanan-makanan ini boleh memberikan kesan kepada pembesaran anak itu dari segi syakhsiah, sikap dan sebagainya. Ataupun terlampau banyak makan makanan yang mempunyai ciri-ciri panas. Terlampau banyak makan rempah, makan daging yang keterlaluan, daging korban tak apa Ustaz ya. Tapi kesian ada orang tak makan daging korban Ustaz. Dan paling kesian tak makan daging kambing pula. Dia momok-momokkan daging kambing tu tak baik. Sebenarnya susu kambing ni yang keluaran tak kira lah jus tok guru ke siapa ke, ya, untuk tulang yang baik, ya, daging kambing untuk pembinaan minda. Benda ni baik. Cuba kita positifkan binatang pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi bukan tak boleh makan daging, rempah, tetapi sedikit-sedikit. Dan cuba kita perbanyakkan pemakanan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, makanan-makanan sunnah ni. Macam khal contohnya. Ya, cuka tamar, ya. Habbatus sauda, kismis, tamar ke apa ke. Mana benda-benda ini memang bagus. Jadi, apatah lagi, kalau anak-anak ni daripada kecil sampai ke besar dibiasakan dengan makanan-makanan yang tidak baik. Yang tidak baik ni kadang-kadang bukan dilihat dari segi kandungan makanan itu, termasuk jalan mencari rezeki untuk memperolehi makanan itu. Sebab itu ibu dan ayah sendiri mestilah di kalangan orang yang menghayati agama, yang tahu bagaimana nak mencari rezeki yang halal lagi barakah. Ya, kadang-kadang kita tengok rezeki itu memang pada zahirnya halal, tapi cara mendapatkan rezeki itu pula satu hal yang lain. Jadi memanglah pemakanan ini bila dia menjadi darah daging kita, maka dia akan mencorak. Lebih-lebih lagi kesan yang panjangnya takut-takut nanti Ustaz. Lahirnya, tumbuhnya daging-daging yang haram ini menyebabkan yang layaknya adalah neraka Allah wal'iyadu billah. Nauzubillah. Jadi Ustaz, maknanya satu zat makanan itu sendiri Ustaz ya. Ya. Makanan itu. Yang kedua, punca rezeki cari makanan. Kena jaga betul-betul. Masya-Allah. Yang ketiga barangkali saya tambah kaedah kita makan pula. Ada orang makan baring macam Ultraman kan? Baring macam Superman tu. Makan baring macam tu sebenarnya tak baik untuk hati kita jadi keras Ustaz kan? Ya. Okey Ustaz, kita ambil lagi soalan yang kedua daripada Yuniza punya siswa ataupun siswi. Silakan. Okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya,
Apakah balasan buruk terhadap anak-anak yang tidak mentaati ibu bapa? Syukran Ustaz. Okey, inilah takut juga Ustaz nak cerita balasan buruk sebab saya dipahamkan balasan buruk untuk anak-anak yang tidak taat ibu dan ayah ni orang bayar cash. Kan? Itu takut nak cerita tu, bayar cash. Jadi minta Ustaz ceritakan sikit sebanyak Ustaz balasan buruk kepada anak-anak yang derhaka. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau kita rojok di dalam kitab wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 55 wasiat, ada 55 wasiat. Salah satu di antaranya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana bila ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang balasan kepada anak-anak yang tidak taat kepada ibu bapa ni, Nabi jawab 3 kali perkataan ini Ustaz. Nabi kata raghima anf, raghima anf, raghima anf. Maknanya hinalah seseorang itu. Hinalah seseorang itu. Hinalah seseorang itu yang mempunyai kedua ibu bapanya atau salah seorang dari keduanya, either one, telah tua namun pemeliharaan ke atas mereka tidak menyebabkan dia masuk syurga. Wal'ayazubillah. Ada ibu bapa tapi jaga ibu bapa tapi tak boleh masuk syurga Ustaz. Ini. Dan kalau kita lihat lagi balasan Allah Subhanahu Wa Taala daripada lidah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa dosa terhadap tidak taat kepada ibu bapa ni adalah dosa besar sesudah syirik. Sesudah syirik. Hadis daripada Imam Bukhari menyatakan yang mafhumnya au kama qal, mahukah kamu aku terangkan sebesar-besar dosa? Maka Nabi tanya 3 kali pada sahabat. Bila 3 kali ni makna perkara ni diberikan penekanan. Mahukah aku tanya, aku bagi tahu pada kamu, ya, apakah dosa yang paling besar? Nabi tanya 3 kali. Mereka jawab, mahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, yang pertama menyengutukan Allah. Yang kedua derhaka kepada ibu bapa, dan yang ketiga ucapan ataupun saksi dusta. Ustaz yang dimuliakan, kalau kita lihat lagi hadis daripada At-Tabrani, sebab bila bercakap tentang balasan ni kita kena bagi panjang sikit lah Ustaz, supaya timbul keinsafan kepada anak-anak, sama ada yang masih berusia kecil ataupun anak-anak yang memang sudah dewasa, sudah berkeluarga. Yang kadang-kadang bila dah dewasa ni Ustaz, terlupa kita akan tanggungjawab sebenar kerana sibuk dengan urusan keluarga. Di mana Nabi menyatakan 3 perkara yang menyebabkan amal tidak bermanfaat. Amal yang tidak bermanfaat ni maknanya amal yang tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama menyengutukan Allah, yang kedua derhaka kepada kedua ibu dan bapa, yang ketiga lari daripada medan perang. Dan memang sahih apa yang Ustaz nyatakan tadi tentang dosa derhaka kepada ibu dan bapa ni, Allah akan bayar cash. Ini yang kita khawatir sungguh-sungguh. Marilah sama-sama kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada anak yang berstatus di usia muda ataupun anak yang berstatus sebagai mempunyai keluarga, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami yang punya ibu dan ayah, yang punya ibu dan ayah mertua, itu juga adalah ibu dan ayah sebenarnya. Bak kata orang tak lekang air semayang gitu Ustaz. Sebab itulah mari sama-sama kita insafi diri dan kita muhasabah diri sejauh manakah ketaatan kita sebenarnya kepada kedua ibu dan ayah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada termasuk kepada golongan anak-anak yang derhaka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang ada orang di luar sana dia terfikir, ada bayar cash, ada bayar cek ke bank draft ke. Dosa ni kan ada yang bayar cek, bayar cash. Sebenarnya cash itu ialah bayar tunai atas dunia terus tanpa tunggu pada hari akhirat nanti. Itu balasan untuk anak derhaka. Sekarang juga tuan bayar. Pernah berlaku Ustaz, mak dia kata mati kau dalam lori. Masa tu juga dia keluar jalan raya, dilempuh lori, mati tergolek di dalam lori. Ini kadang-kadang mak dia geram sangat ke anak, jaga mulut. Sebabkan mulut tu menyebabkan anak dia binasa. Apa pun kita ambil lagi,
Soalan daripada Yuniza. Dulu Kuza, tempat saya belajar. Kuza dulu. Dulu saya siswa kat sana. Tapi lah dah tukar jadi Yuniza. Canggih sikit lah kan. Yuniza. Okey, kita ambil lagi soalan dari Yuniza. Silakan kalau ada. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah janji Allah kepada anak-anak yang mentaati kedua ibu bapa? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Saya seronok tengok muka dia kan. Macam anak soleh muka dia kan. Allahu Akbar. Sejuk ya. Dalam musim hujan macam ni sejuk. Tengok muka dia lagi sejuk. Walaupun spotlight panas tapi sejuk. Okey Ustaz. Barangkali Ustaz ada tak janji Allah kepada anak-anak yang soleh dan solehah ni? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada adik yang bertanya. Soalan cantik-cantik petang ni Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Eloklah. Kita pun baru saja masuk Ma'al Hijrah. Jadi kita ucapkan selamat Ma'al Hijrah 1433 Hijri. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalu sebagai anak-anak semakin menjadi bertambah soleh, tidak bertambah taleh, bertambah derhaka. Ya. Dan bila bercakap tentang janji Allah, kita ingat Allah dengan sifatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkir janji. Yang mungkir janji ini hamba-hamba Allah yang tidak saleh. Anak-anak yang tidak tahu tanggungjawab kepada ibu dan ayah ini selalu mungkir janji. Ibu dan ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga 2 orang ibu dan ayah ini. Allahu Akbar. Dan bila bercakap tentang pesanan Nabi SAW, Ustaz, itu juga adalah merupakan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di dalam suatu riwayat dinyatakan, Nabi menyatakan, "Au kama qal, khabarkanlah berita gembira ini kepada mereka yang berbuat baik kepada ibu dan bapa." Uar-uarkan. Ya. Khabarkan berita baik ini kepada anak-anak, sama ada yang kecil ataupun yang sudah dewasa ataupun yang sudah punya suami dan isteri. Khabarkan berita gembira ini kepada mereka. Apakah berita itu? Buatlah apa saja, kata Nabi SAW, bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampuni mereka. Ini. Dan kata Nabi, tidak habis di situ. Dan khabarkan berita buruk ini. Kita tahu Rasulullah SAW ni sifatnya basyira wa nadhira. Memberi khabar gembira dan juga memberi peringatan. Nabi menyatakan bahawa dan khabarkan berita buruk ini kepada mereka, yakni anak-anak yang tidak saleh ini. Anak-anak yang derhaka, anak-anak yang saleh ini, yang menderhakai ibu bapa ini. Buatlah seberapa banyak ibadat yang disukai. Ibadat, Ustaz. Solat, puasa, sedekah, haji, umrah. Buatlah, baca Quran. Buat seberapa banyak ibadat yang kamu sukai. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan memberikan keampunan sedikit pun kepadanya. Begitulah marahnya Nabi SAW. Mewakili marahnya Allah. Murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya nak tambah sikit lagi Ustaz. Sebab kebelakangan ni banyak sebagai orang yang memberi nasihat juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat dengan pelbagai media, macam-macam orang mengadu Ustaz. SMS lah, email lah, MMS lah, bagai-bagai lagi. Dengan telefon menyatakan keadaan. Lebih-lebih lagi ibu dan ayah yang menelefon sini menyatakan kedudukan anaknya, keadaan anaknya yang lupa diri. Sebab itu kita top up satu lah Ustaz. Bila kita tiket ni ingat top up, backup apa semua ni. Maka apa kata Nabi SAW? Barang siapa semasa paginya mendapat keredaan ibu bapa, nescaya dibukakan baginya semua pintu syurga. Ini kata tiket ke syurga ni. Sebaliknya jika semasa pagi lagi telah menyakiti hati ibu bapa, pagi-pagi dah bagi ibu ayah terbakar dah. Siapa yang menyakiti hati ibu bapa pagi-pagi lagi, nescaya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah wal-a'yadzubillah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Itulah tuan-puan kelebihan anak-anak yang taat kepada ibu dan ayah. Terbuka, sejak pagi lagi dah terbuka segala pintu syurga untuk anak-anak yang saleh dan salah seperti ini. Apapun tuan-puan yang dirahmati Allah, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim.
Alhamdulillah, ni yang saya sangat-sangat suka dengan anda semua. Sebab memang setia dengan kaca TV3 Al-Kuliah. Setiap petang Jumaat memang tidak lari ke mana-mana. Bagus. Itulah yang memang agama pun suka jugalah kita menghadap majlis ilmu macam ni. Apapun, kita ambil lagi soalan-soalan daripada mahasiswa-mahasiswi Yuniza Kuala Terengganu yang datang bersama Juhaibu di sini. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau dilihat pada masyarakat hari ini, masih wujudkah si tanggang pada zaman moden sekarang ini? Syukran. Okey, terima kasih. Macam Kadi dah soalan dia tu kan. Dia punya penampilan macam Kadi juga. Saya rasa agak-agak orang besut ni kan. Apa pun tuan-tuan perempuan, kita ambil soalan ni. Soalan ni soalan power, Ustaz. Soalan power ni. Tentang si tanggang. Ada lagi tak si tanggang moden? Kalau si tanggang dulu, dia cara dulu. Si tanggang moden, apa cara agak-agak dia jadi si tanggang tu? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Si tanggang moden memang ada. Cuma tak jadi batu je sekarang ni. Tak jadi batu je. Dan bila kita bercakap tentang si tanggang ni, dia merupakan satu simbolik kepada perilaku kederhakaan. Perilaku ketidaktaatan, lupa diri, sombong, yang akhirnya tidak mahu mengaku ia adalah anak kepada si fulanah yang bernama ibu. Malu kerana apa? Kerana ego. Kerana kedudukan, kerana pangkat, kerana harta. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan terkini kebelakangan ini, si tanggang ini memang ada lah. Kita guna pakai nama si tanggang. Mereka yang mengatakan si fulan adalah ayah, malu nak mengatakan si fulan itu adalah ayahnya. Itu sifat tanggang moden dah. Kerana ayah ni kerjanya miskin, Ustaz. Malu nak berbinkan ayah. Sebut nama tak ada bin. Itu si tanggang moden juga. Tidak mahu disebut, kata yang di sebelahnya itu adalah ibu atau ayahnya. Jalan jauh, Ustaz. Pergi Jasco Sale, year end sale, yes. Tapi jalan tak sama dengan ibu bapa. Dan si tanggang moden ni juga, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, ada anak-anak masa kini yang sanggup meletakkan atau meninggalkan ibu dan ayah di stesen-stesen bas. Di bas terminal, tinggal ibu ayah macam mana orang tinggal kucing di pasar. Ada juga yang sanggup meletakkan ibu dan ayah di rumah orang tua-tua. Dan amat menyedihkan, Ustaz. Ada anak yang memang berjawatan tinggi, berkedudukan, mempunyai keuangan yang mantap, ekonomi yang stabil, sanggup mendaftarkan nama ibu dan ayah sebagai penerima wang zakat fakir dan miskin. Ya Allah. Apa nak jadi anak-anak masa kini, Ustaz? Inilah jadinya apabila rumah saja berdekatan dengan masjid dan surau, tetapi pengisian masjid dan surau tidak dihayati, tidak diimarahkan. Tidak mendekati alim ulama, tidak mengikuti program agama, tidak boleh menerima teguran-teguran agama. Hasilnya lahirlah apa yang dikatakan si tanggang moden ini. Yang mana kesan maksimumnya sampaikan apabila ibu dan ayah yang sedang sakit, anak tidak mahu ambil hirau, tidak bertanya khabar. Walaupun sekarang teknologi canggih, Ustaz. Handphone ada, macam-macam ada. iPhone 4 lagi ada sekarang, Ustaz. Tak ada masa nak tanya ibu ayah ni sakit, apatah lagi nak menghantar ibu dan ayah ke hospital. Alasan sibuk, Ustaz. Ini si tanggang moden lah ni. Si tanggang dengan isterinya. Ini. Tak ada masa. Ada juga yang sanggup membeli rumah, Ustaz, jauh daripada ibu bapa. Kerana nak lepas tanggungjawab. Lebih daripada yang dekat pun tidak menjengah. Walaupun lalu di hadapan rumah. Inilah perkara-perkara yang amat menyedihkan dan amat merisaukan kita di belakang hari ini, Ustaz. Ya? Dan kenapa jadi begini? Untuk ringkaskan cerita. Yeah. Bila mula sudah ada duit sikit. Bukan duit banyak sangat, Ustaz. Hutang banyak lagi. Bila jadi macam ni? Bila dah ada jawatan sikit. Bila gaji dah sampai ke dinding, Ustaz. Mana tak boleh naik dah. Ya.
Bila jadi macam ni? Bila dah ada harta sikit, ada rumah sewa, ada kereta sewa. Bila jadi macam ni? Bila dah ada kawan ramai. Kawan lebih penting daripada ibu ayah. Kawan tanya senang dijawab, ibu ayah tidak disapa. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Inilah si tanggang moden dengan kawan okey dengan ibu bapa KO. Maknanya dia menghina ibu ayah sendirilah Ustaz. Ya. Allah. Barangkali dia putih melepak, ayah dia pula tak apa nak putih. Kan? Anak kata gelap tu takut terasa hati pula kan. Tak apa nak putih, dia pun rasa malu Ustaz. Ataupun dia ada pangkat jawatan tinggi, CEO sebuah syarikat, bapaknya Allah, orang miskin. Apa pun perempuan, kita berehat seketika. Kita berehat sekali lagi saya boleh ya. Dan kita jumpa kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita dah masuk blok yang terakhir pada petang ini bersama dengan Al-Kuliah. Apa pun ada sedikit masa lagi, waktu kecederaan. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya teringat satu pepatah yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kau dah sampai rebung tu kerah Ustaz kan? Dah kerah, payah nak lentur lah. Tetapi soalnya Ustaz, anak dah besar panjang dah Ustaz. Dah besar panjang, dah masuk sekolah menengah, apa tadi dah masuk universiti dah masuk Uniza dah besar panjang, dah degil pula tu. Jadi orang kata boleh fikir sendiri, lu fikirlah sendiri, tapi tak fikir juga Ustaz. Jadi apakah nasihat ibu dan ayah dan nasihat Ustaz kepada anak-anak yang dah besar panjang ni, yang patut boleh fikir sendiri dah tahu dosa pahala ni, apakah nasihat Ustaz supaya jadi anak-anak yang soleh dan salihah? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hukama ada menyebut Asy-syababu mithlal atfal laula yurabba mithlal kubar. Remaja adalah seperti anak-anak jika mereka tidak diajar seperti orang dewasa. Dan disebutkan lagi bagi anak-anak ini, mereka memiliki kasih sayang melalui perhatian dan masa. Dua unsur penting. Perhatian dan masa yang diberikan oleh ibu bapa mereka kepada mereka. Tidak ada sesuatu apa pun yang dapat menggantikan masa. Maknanya dua unsur ini, beri perhatian kepada para remaja atau anak-anak ini dan berikan masa. Jangan kata tak ada masa. Sebab Allah dah bersumpah banyak dalam Al-Quran ni tentang masa. Daripada malam sampai ke siang, balik ke malam, Allah sumpah dengan waktu ataupun dengan masa ni. Jadi nasihat kepada anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang mentaati ibu dan ayah ini. Nombor satu, anak-anak ni sebelum dia diberi nasihat Ustaz, mereka ni adalah pemerhati yang paling baik. Mereka nak lihat contoh ibu bapa sebagai ikon. Mereka nak memastikan bahawa ibu bapa ini cakap serupa bikin. Okay. Bukan cakap tak serupa bikin, dan bukan bikin-bikin tapi tak cakap, ataupun cakap-cakap tapi tak bikin. Biar pening sikit kita petang ni. Nak tahu kita cerita kemudian. Jadi nak ceritakan bahawa bagaimana kita nak mendidik atau memberi tunjuk ajar kepada anak-anak yang begini, maka di antaranya institusi yang menyalurkan ilmu mestilah diperkukuhkan. Maka alim ulama menyebut 3 institusi penting dalam menjana ilmu ni Ustaz. Yang pertama adalah ibu itu sendiri. Ibu itu sendiri, dia adalah guru yang pertama. Ya. Sebab itu dulu mula-mula hari ibu, hari ayah datang kemudian. Hari ibu. Ibu misali, bapa menyesali. Itu yang banyak. Ya. Masin mulut ibu, masam mulut bapa. Itu yang selalu kita ada juga dengar tu. Jadi dalam masalah ini, ibu sebagai sumber ilmu utama. Yang kedua adalah institusi pendidikan. Macam adik-adik kita, anak-anak kita daripada Uniza ni, dulunya Kuza Ustaz ya. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih kerana mengimarahkan majlis pada petang ini. Dan yang ketiga, sumber ilmu ni adalah masjid surau. Ini hendaklah didekati. Sebab daripada masjid dan surau, daripada kuliah-kuliah
termasuk Al-Kulliyah ini, maka kita dapat berkongsi maklumat. Anak-anak dapat menjana ilmu dengan sebaik mungkin, memperoleh ilmu dengan agak mudah daripada alim ulama. Selain daripada itu, pastikan anak-anak semua, sama ada yang di sini atau di rumah, pilihlah kawan yang sesuai. Sebab kita akan mengikut gaya atau rentak kawan kita. Selain daripada itu juga, ya, ibu dan ayah sendiri berikanlah masa berkualiti bersama anak. Sudahlah pergi kerja, anak tidur, anak masih tidur. Balik kerja, anak sudah tidur. Ini yang berlaku sekarang ni. Akhirnya anak tidak mendapat sentuhan ibu dan ayah. Ada anak-anak tidak pernah dicium, dikucuk oleh ibu dan ayah. Sebenarnya dari segi kaunseling Islam pun, sentuhan itu memberikan satu impak maksimum dan optimum kepada anak-anak untuk memastikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selain daripada itu, berikan masa tadi. Nak kata masa yang tadi, perhatian. Masa. Keluar sekali-sekala bercuti bersama mereka. Hilangkan stres. Ya? Makan bersama-sama mereka. Jangan bulan Ramadan, Ustaz, ya. Solat berjamaah bersama-sama mereka. Sebenarnya, asas tunjuk ajar dan nasihat ini, dia pergi kepada akar umbi. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan Allah menyatakan orang yang sering menasihati ini orang yang tidak rugi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Asr, Ustaz. Inilah di antara perkara-perkara yang penting. Dan cuba banyakkan doa untuk anak ni. Rasulullah SAW dalam hidupnya, doa daripada mula jaga hinggalah tidur-tidur ayam. Doa itu penting. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya tertarik Ustaz sebut tentang ibu dan ayah kena jadi model, contoh yang terbaik. Dan saya tengok lagi petua-petuanya, biarlah kalau boleh Ustaz, air tangan ibu atau bapa yang masak tu, biar anak-anak makan terminum air tangan, bukan tapak tangan, air tangan. Dan kemudian apa lagi ya, kalau boleh ambil air semayang, tak adalah sikit bagi anak terminum. Tu petua-petuanya. Tapi yang kaki tu biar dululah. Ya. Pokok ada penyakit lain. Okey Ustaz, nak sebut. Tambahlah Ustaz, apakah doa-doa yang sepatutnya ibu dan ayah baca lepas sembahyang Ustaz, tiap-tiap hari lepas sembahyang, tak miss, tak ketinggalan baca untuk anak-anak ni? Apakah doa yang terbaik Ustaz untuk membentuk anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doa ni memanglah dia sebenarnya senjata yang paling kuat, ya, selain daripada usaha dan ikhtiar. Kita boleh rujuk sesaudara muslimin muslimah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah Al-Ahqaf, yakni surah yang ke-46, juzuk ke-26, di pertengahan ayat 15, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa pertama. Kita terus ijazah lah pada petang ni. Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, lazim kita dengar imam-imam, ustaz, ibu bapa, kita sendiri baca doa yang berbunyi, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara doa yang biasa kita dengar, cuma kita nak jadikan ianya kebiasaan. Kita jadikan yang betul itu sebagai satu kebiasaan. Dan jangan lupa doa yang paling power Ustaz adalah setiap kali lepas membaca Al-Quran, akan diaminkan oleh 4,000 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi doa ini dibaca oleh orang-orang yang hampir dengan anak-anak, yang tidak ada hijab antara doa ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Nah, sekarang tibalah masa untuk anak-anak mendoakan ibu dan ayah. Anak-anak berbakti kepada ibu dan ayah. Anak-anak menghargai jasa ibu dan ayah. Setitik susu ibu muslimin dan muslimat tidak mampu kita balas hingga ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada seluruh ibu dan ayah. Dan marilah di kesempatan sedikit ni Ustaz, kita hadiahkan Al-Fatihah sama-sama semua sekali
kepada ibu dan ayah sama ada masih hidup ataupun telah pergi bertemu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey Wallahu Ustaz, a'lam. kita dah sampai ke hujung Ustaz. Barangkali seminit kesimpulan Ustaz untuk anak-anak kita yang hadir dan juga di TV sana. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya, Ustaz. Yang pertama, mari kita hijrah menjadi anak-anak yang lebih taat kepada kedua ibu bapa, sama ada ibu bapa kandung atau ibu bapa mertua. Yang kedua, jadikan diri kita anak-anak yang berazam agar hari-hari yang dilalui yang mendatang bersama ibu bapa adalah lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Cukuplah yang sudah-sudah itu. Bertaubatlah, istighfarlah. Takut nanti terlambat apabila ibu dan ayah meninggalkan kita. Yang ketiga, selalulah kita muhasabah diri tentang tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap kedua ibu bapa, termasuk ibu bapa mertua. Jangan lupa tu. Jangan lupa itu. Dan yang keempat, jasa ibu amat banyak dan setitik susu ibu tidak mampu kita balas. Ibu sebagai manusia yang paling dalam cintanya pada anak-anak, bapa sebagai manusia yang paling tinggi harapan pada anak-anak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan dan puan pesanan daripada yang bagi Ustaz Rosli Muazzin Al-Farqawi untuk kita semua anak-anak. Mudah-mudahan kita dapat nasihat yang cukup berguna dalam Al-Kuliah pada petang ini. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, datanglah beramai-ramai esok dan lusa ke Johor. Bersempena dengan Johor ni di booth Kota Ilmu ya. Kita ada bermacam-macam aktiviti. Yang pertama ada demo perubatan Islam. Yang kedua kita ada pengurusan jenazah dengan cara yang betul, sempurna. Dan yang ketiganya ada sajian santapan untuk kita berhibur dengan kumpulan nasyid. Apapun datanglah beramai-ramai. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada kumpulan daripada Uniza pada petang ini dan juga anda semua di rumah sana. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir